좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ni cikgu akan menceritakan satu buah cerita yang bertajuk Kisah Ayam dan Elang. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, ada seekor ayam yang sedang berlari sambil menangis lalu terlanggar pokok. Ayam itu berdiri dan cuba untuk berkokok, tetapi malangnya dia tidak berjaya dan ayam itu pun menangis. Kancil dan angsa yang sedang jalan-jalan mendengar tangisan itu. Angsa, kau dengar tak? Tanya kancil. Ya, aku dengar juga. Apa itu Tanya angsa pula. Mereka pun mencari suara tangisan itu dan terjumpa dengan ayam hutan. Ayam, kau dah kenapa? Tanya kancil. Yelah, kau dah kenapa ayam? Kenapa jerit? Tanya angsa pula. Lalu ayam pun menjawab sambil menangis. Kancil, aku dah tak boleh berkokok. Apa dah jadi? Tanya kancil keheranan. Macam ni, ayam hutan memulakan cerita. Di sebuah perkampungan ayam, telah berlangsung sebuah pertandingan kokokan termerdu dan pertandingan tersebut disertai oleh ayam hutan dan ayam serama. Pertandingan kokokan termerdu dimulakan sekarang. Di sebelah kanan saya, badannya kecil tapi suaranya nyaring. Dipersilakan ayam serama. Badannya gagah dan tinggi iaitu ayam hutan. Ayam Belanda memperkenalkan peserta pertandingan dengan penuh semangat. Suasana pertandingan begitu riuh dengan sorakan dari penonton yang tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan bermula. Ayam serama, silakan, kata ayam Belanda. Dengan penuh semangat, ayam serama berkokok. Kok, 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 kok. Wah, penonton bersorak kegembiraan. Kini tibalah pula giliran peserta seterusnya iaitu ayam hutan. Ayam hutan? Macam mana? Boleh menang ke? Tanya ayam Belanda kepada ayam hutan dengan nada sindiran. Ayam hutan pun naik ke atas pentas dan berkokok. Kok, 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 kok. Malangnya suaranya serak dan sumbang. Mendengar kokokan itu, penonton semua mengejeknya. Bu, ayam hutan, bu. Suasana kecoh seketika. Tetapi ayam hutan tidak berputus asa dan mencuba sekali lagi untuk berkokok. Kok, 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 kok. Ayam hutan berjaya berkokok dengan kuat dan merdu sekali. Wah, ye. Penonton bersorak kegirangan. Ayam hutan pun dinobatkan sebagai raja kokokan termerdu di kampung mereka. Pada setiap petang, ayam hutan akan menghiburkan ayam-ayam yang lain dengan kokokannya yang merdu itu. Semua kegembiraan dan terpukau mendengarnya, termasuklah seekor anak-anak ayam yang masih kecil. Anak ayam berjalan tergedek-gedek sambil memberikan cacing kepada ayam hutan. Ya, nak apa? Tanya ayam hutan. Nak dengar suara boleh? Jawab anak ayam dengan nada teruja. Mendengar permintaan itu membuatkan ayam hutan bangga diri. Oh, boleh, jawab ayam hutan. Kok, 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 kok. Ayam hutan berkokok dengan penuh bangga. Anak ayam begitu teruja mendengar suara ayam hutan dan berkata, saya pun nak jadi macam awak juga suatu hari nanti. Semenjak hari itu, peminat ayam hutan semakin bertambah dan mereka sentiasa meminta ayam hutan untuk berkokok. Ayam hutan sentiasa memenuhi permintaan mereka. Tiba-tiba, datang seekor ayam yang digelar Cik Adik Manis yang mahu berjumpa dengan ayam hutan untuk mendengar suara tersebut. Berkokok untuk saya boleh? Tanya Cik Adik Manis dengan lenggok manja. Boleh, jawab ayam hutan dengan yakin dan mula berkokok. Kok, 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 kok. Ayam hutan menjadi gelisah kerana suaranya serak dan sumbang. Dia mencuba sekali lagi. Kok, 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 kok. Tetapi malangnya suaranya menjadi makin sumbang. Raja tak boleh berkokok? Mana boleh, kata peminat ayam hutan dengan nada marah dan tidak puas hati. Keadaan sekeliling menjadi kecoh. Tiba-tiba, terdengar satu suara kokokan yang sangat merdu dan ianya merupakan suara persaingannya itu ayam serama. Inilah raja baru kita, jerit peminat ayam hutan tadi. Ayam hutan yang malu dan kecewa telah melarikan diri ke dalam hutan sambil menangis. Macam itulah ceritanya kancil angsa, jawab ayam hutan. Oh, macam tu, ujar kancil sambil mengangguk faham. Ayam hutan yang masih lagi bersedih tiba-tiba berkata, tolonglah aku kancil angsa. Aku nak berkokok seperti dahulu. Tolonglah. Rayu ayam hutan dengan bersungguh-sungguh. Jawab kancil dan angsa sambil memikir sesuatu. Kemudian, ayam, merdu sangat ke kau berkokok? Tanya angsa. Ayam hutan terkejut mendengar soalan dari angsa. Mestilah merdu. Kalau tidak, aku tak akan jadi raja. Bila aku berkokok, semua haiwan terpegun mendengar suara aku. Jawab ayam hutan dengan bongkak. Itulah kau, bongkak, suka menunjuk-nunjuk. Betul tak angsa? Kata kancil dengan tegasnya. Betul lah tu kancil, bongkak. Makan apa ayam lain yang carikan? Pemalas, balas angsa pula. Kemudian, kancil dan angsa pun ketawa.
Sebenarnya, kancil dan angsa sengaja ingin mencabar kesabaran ayam hutan agar dia mendapatkan suaranya semula. Dah, aku raja. Mereka kenalah layan aku. Jelas ayam hutan. Itu dulu. Sekarang kau tidak boleh berkokok dah. Pada muka kau. Ayam lain semua dah tak pedulikan kau. Kata kancil kepada ayam hutan. Angsa, cuba kau buat sikit macam mana ayam berkokok tadi. Angsa pun membuat suara berkokok ayam hutan yang rosak. Lalu kancil dengan angsa pun mentertawakan ayam hutan. Ayam hutan merasa sangat marah sebab kancil dan angsa mentertawakan dia seolah-olah mengejek dia. Tiba-tiba dengan tidak sengaja ayam hutan pun berkokok dengan mengeluarkan bunyi yang merdu. Suara aku dah kembalilah. Aku dah boleh berkokok semula. Ye 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 ye. Ular ayam hutan dengan gembira. Dah cukup tu. Kau dah boleh berkokok kan? Jadi jaga suara kau tu baik-baik. Jangan nak berlagak macam dulu pula. Ya kancil langsa. Aku berjanji yang aku tidak akan lagi menunjuk-nunjuk dengan kelebihan aku ini. Rasa kancil langsa, kata ayam hutan kepada kancil dan angsa. Lalu ayam hutan pun berlari dengan riangnya sambil berkokok. Pada suatu hari, semasa ayam dalam perjalanan pulang ke kampung, ada seekor berulang yang sedang berehat di atas dahan pokok, di mana ayam sedang mencari cacing untuk makan tengah harinya. Ayam merasa kecewa kerana gagal mendapat cacing untuk dimakan. Lalu, helang pun pergi melihat ayam dan bertanya kepada ayam. Ayam, banyak ke kau dapat cacing hari ni? Tanya helang kepada ayam hutan. Ayam hutan pun menjawab sambil, kau pun aku tak dapat. Kesiannya dekat kau ayam. Kau tak bosan ke asyik cari makanan dekat sini ayam? Tanya helang kepada ayam hutan. Lalu ayam pun bertanya helang, habis tu aku nak cari dekat mana lagi? Jom, mari ikut aku. Aku tahu dekat mana lagi dapat cari makanan yang lebih sedap dan lazat. Kata helang kepada ayam hutan. Helang, tapi aku mana boleh terbang macam kau? Ujar ayam hutan dengan nada yang hampa. Oh, betul juga kan? Kata helang. Tetapi aku heran dengan kau helang. Kenapa kau boleh terbang tetapi aku tak boleh terbang? Padahal aku pun ada sayap macam kau tapi aku tak boleh terbang pun. Tanya ayam hutan heran kepada helang. Sebenarnya aku dulu pun tak boleh terbang juga. Tetapi selepas aku jahit kepak aku ni dengan jarum emas, barulah aku boleh terbang macam sekarang. Beritahu helang kepada ayam hutan. Wah, ujar ayam hutan dengan riak dan kagum. Setelah itu, ayam hutan terus memuji helang bahawa kepak helang begitu hebat dan cantik. Lalu, ayam hutan menanyakan helang sesuatu dengan suara yang menggigil. Helang, kalau aku nak pinjam jarum emas kau, boleh tak? Tanya ayam hutan dengan ketakutan. Lepas ni bolehlah aku terbang tinggi macam kau helang, kata ayam hutan lagi kepada helang. Tapi aku cuma ada satu je jarum emas ni. Kalau hilang nanti bagaimana? Kata helang kepada ayam hutan. Ayam hutan pun menjawab, alah, tentang itu kau tak perlu risaulah. Aku akan jaga jarum emas kau baik-baik. Bolehlah. Ujar ayam hutan kepada helang. Ayam hutan menyebut dengan bunyi yang nyaring sehingga helang terpegun. Lalu helang pun memberikan jarum emas ni kepada ayam. Esok petang aku datang ambil balik jarum emas aku ini daripada kau ya ayam. Tapi ingat, jaga baik-baik jarum emas aku ni. Jangan bagi hilang pula, kata helang dengan nada tegas kepada ayam hutan. Setelah ayam bersetuju dengan arahan helang pun terbang ke langit. Lalu ayam hutan berasa gembira kerana dapat memenuhi keinginannya untuk menjahit dan mendapatkan sayap yang lebat seperti helang yang boleh terbang ke sana sayapnya. Oh, inilah rupanya hak rahsia helang. Ya, lepas ni aku bolehlah terbang tinggi macam helang juga, kata ayam hutan di dalam hati dengan perasaan gembira tu. Setelah siap menjahit sayapnya, dia berasa bangga dan berangan-angan tinggi yang dirinya boleh terbang. Aku dah boleh terbang lah, kata ayam hutan dengan nada yang sangat gembira. Ayam pun meletakkan jarum emas di mulutnya. Lalu dia pun bergerak dari tempatnya kerana dia tidak sabar untuk terbang dengan menggunakan sayap yang baru dijahitnya. Selepas itu, ayam hutan terbang juga. Akhirnya, dengan perasaan gembira, lalu dia pun mengatakan, ya, aku dah boleh terbang. Tanpa disedari olehnya, jarum emas yang dia letakkan di mulutnya terjatuh dan tidak lama kemudian, ayam hutan jatuh kerana sayapnya yang dijahit belum lebat dan sesuai untuk terbang lagi. Lalu, ayam naik semula ke atas bukit dan berfikir, kenapa dia masih tidak boleh terbang? Tak boleh jadi ni. Aku kena jahit lagi ni sayap aku dan kali ini, aku mesti jahit lebih lebat lagi dari sayap helang, kata ayam hutan dengan nada tidak berpuas hati. Mana jarum emas ni? Mana jarum tu jatuh? Di manakah jarum itu jatuh? Kata ayam hutan dengan nada gelisah. Setelah sepuas ayam hutan mencari semua tempat,
Ayam hutan berasa berputus asa untuk mencari jarum emas itu. Lalu ayam hutan pun menjerit dengan sekuat hati. Tidak! Ayam hutan pun bergegas mencari di kaki bukit, takut-takut jarum emas itu terjatuh di situ. Mana jarum emas ni? Hai, apalah nasihat diri aku ni. Kalau macam ni, sampai bila-bila pun aku tak boleh jumpa jarum emas tu. Ujar ayam hutan dengan nada kecil. Lalu, pada keesokan harinya, setelah penat mencari, dia pun berehat di bawah pokok. Macam mana ni? Tak jumpa pun jarum emas tu. Apa yang aku nak bagi tahu Helang nanti? Kata ayam hutan. Tanpa disedari oleh ayam, Helang datang dari arah belakang ayam, lalu ayam pun terkejut. Helang, kata ayam hutan dengan riak terkejut. Wah, cantiknya ayam kau jahit. Pandai kau jahit ayam, kata Helang dengan nada tidak percaya. Terima kasih, ujar ayam hutan dengan nada takut. Lepas ni bolehlah kita cari makanan sama-sama kan ayam? Kata Helang. Dalam nada gembira ayam hutan pun turut ketawa. Selepas itu, bagi balik cara aku, ujar Helang. Helang, aku belum habis jahit lagi lah Helang. Kan aku nak terbang tinggi macam kau. Lagipun kau kena janji nak ambil jarum emas tu petang nanti dengan aku, betul kan? Kata ayam hutan kepada Helang. Oh, betul juga kan? Tak apalah kalau macam tu, kita jumpa petang nantilah ayam, kata Helang. Baiklah Helang, ujar ayam. Lalu, Helang pun meninggalkan ayam hutan berseorangan. Ayam hutan pun berasa selamat. Mana jarum emas ni? Kat manalah dia jatuh? Macam mana ni? Manalah jarum emas tu hilang? Kata ayam hutan berseorangan. Tiba-tiba, Helang datang dengan mengejut. Jarum emas aku hilang? Tanya Helang kepada ayam. Helang, maafkan aku Helang. Aku tak sengaja jatuhkan jarum emas kau, ujar ayam dengan nada sedih. Dah beritahu kau kan, jangan hilangkan jarum emas aku. Kau ni memang lalai lah, marah Helang kepada ayam hutan. Helang berasa sangat marah, lalu dia mencekik ayam hutan. Baik kau cari jarum aku tu sampai kau dapat. Kalau kau tak jumpa jarum emas aku itu, aku akan makan kau nanti. Seluruh keturunan kau pun aku akan makan. Faham? Setelah itu, Helang pun terus berlalu pergi dengan perasaan marah. Aduh, malangnya nasi aku ni, ujar ayam hutan dengan rasa kesal. Tamat sudah cerita kita pada hari ini. Ingat murid-murid, sebagai pengajaran, kita perlulah berhati-hati dan berfikir apa juga yang ingin kita lakukan, di mana juga kita berada. Kalau sudah tersilap langkah, Helang tidak bermaung. Sekian, terima kasih.